به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, saya ucapkan saya memberi salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dalam satu forum pada petang ini, di mana forum ini juga merupakan salah satu majlis ilmu yang mana kita tahu dinaungi oleh sayap para malaikat. Jadi forum kesihatan pada petang ini ialah bertajuk
antara suka dan duka, anjuran Amirah Don Bandar dengan kerjasama KKTV. Jadi untuk makluman para hadirin sekalian, hari ini kita cukup bertuah kerana kita dapat menampilkan dua panelis yang tidak cukup asing lagi, iaitu panel yang pertama ialah Puan Mahirah binti Abdul Rashid yang merupakan kaunselor berdaftar di LPPKN, dan panel yang kedua iaitu Ustazah Nurzila binti Muhammad yang merupakan pendakwah bebas yang sangat tidak asing lagi di Terengganu ini. Apa khabar Ustazah? Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Okay. Baik hadirin sekalian, penonton sekalian, umumnya kita tahu isu kesihatan mental ini merupakan salah satu isu yang hangat dibicarakan pada masa kini. Kita sedia maklum dengan situasi yang sedang kita semua hadapi, bukan kita sahaja, bukan rakyat Malaysia sahaja, bahkan rakyat di seluruh dunia, iaitu wabak pandemik COVID-19 yang telah dijangkiti oleh ratusan malah ribuan penduduk di seluruh negara. Masya Allah. Jadi situasi pandemik COVID ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, malahan ianya memberi kesan kepada ekonomi, kepada kerjaya serta emosi manusia yang turut terjejas, saya kira. Jadi apabila kita lihat dari segi isu kesihatan mental ni, ianya jelaslah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seseorang itu mengenal pasti apakah simptom-simptom awal yang boleh dikesan sekiranya seseorang itu berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Justru itu, pada petang ini, petang yang berbahagia ini, kita menampilkan dua panel yang Masya Allah saya kira hebat-hebat belaka. Segan saya berada di sini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mula, izinkan saya kongsikan serba sedikit latar belakang kedua-dua panel kita yang dijemput khas untuk forum pada petang ini, iaitu saya memperkenalkan dahulu panel yang pertama kita, iaitu Puan Mahirah binti Abdul Rashid yang merupakan seorang pengarah eksekutif dan kaunselor di Nur Counselling dan Training Center. Beliau juga merupakan kaunselor panel di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan kuliah di UIAM dan beliau telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Okey, seterusnya mari kita kenal pula panel yang kedua. Okey, panel yang kedua ini tidak asing lagi lah. Semua orang kenal saya rasa. Okey, panel yang kedua ialah Ustazah Nurzila binti Muhammad yang merupakan pendakwah bebas lah. Kita tahu Ustazah Nurzila ni banyak berkongsi ilmu di serata tempat dalam negeri Terengganu ini. Beliau juga merupakan guru di sekolah rendah Teluk Menara Maneh. Beliau juga lepasan Al-Azhar Mesir, Masya Allah Ustazah. Dalam bidang syariah Islamiah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan forum kita pada petang ini dengan soalan yang pertama pada pusingan yang pertama kepada panel yang pertama kita lah, iaitu Puan Mahirah. Sudahkah Puan Mahirah bersedia? Masya Allah, insyaAllah. Saya cuba. Allahu Akbar. Okey Ustazah. Okey Puan. Okey baik. Soalan kepada panel pertama kita iaitu Puan Mahirah. Puan Mahirah, kita melihat antara kesan pandemik COVID-19 ini adalah boleh menyebabkan masyarakat tu perlu mengadaptasi norma baharu. Macam ibu bapa pula perlu bekerja dari rumah dan anak-anak pula ni mesti menjalani sesi PDPR kat rumah. Jadi selain itu ada juga golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jadi situasi macam ni boleh mengundang pelbagai masalah mental lah, khususnya ekoran tekanan yang diterima lah. Namun tak semua orang tahu simptom-simptom awal penyakit mental ni Puan. Jadi Puan Mahirah,
Bolehkah Puan Mahirah kongsikan apakah definisi penyakit mental dan bagaimana kita ingin kenal pasti simptom-simptom awal individu tersebut ada penyakit mental? Silakan Puan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya terima kasih saya ucapkan kepada Cik Ainun selaku moderator kita untuk hari ini, dan yang saya sangat segani hormati Ustazah Nurzila. Petang ni alhamdulillah kami ni dah lama berkenalan. Saya ni sebenarnya asal KL, baru pindah Terengganu. Jadi lama awal masuk Terengganu ni kenal dah Ustazah Nurzila ni. Tapi hari ni baru diberi kesempatan untuk sepentas sekali dengan Ustazah Nurzila. Kita PM tepi Ustazah kan. Dia planning kan. Tapi alhamdulillah hari ni Allah Taala takdirkan untuk kami dapat sepentas lah, dan mudah-mudahan boleh bagi manfaat kepada semua yang join live petang ni. Siapa yang join live boleh pakat-pakat share lah. Mudah-mudahan kita boleh sebarkan manfaat untuk petang ni kan. Okey, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur Amirah Dun Bandar dengan kerjasama KTTV untuk program kita petang ni, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dalam usaha kita untuk menyebarluaskan ilmu. Okey, insya-Allah saya cuba menjawab sebesikit. Cuma petang ni kita nak cuba bawa dalam keadaan santai kan. Tapi topik kita ni topik kita ni ringan dah. Cuma dia punya soalan tu tadi berat juga sebenarnya. Topik kita hari ni kesihatan mental suka atau duka. Bila kita sebut suka atau duka ni, saya suka pergi kepada analogi. Bila kita dalam kehidupan kita ni, ibarat kita berada pada satu padang yang cukup luas. Dalam satu padang yang cukup luas, kita nak merentasi padang tersebut. Dari satu hujung padang tu sampai ke hujung padang yang lain. Kemudian bila kita nak lalu tu, kadang-kadang ada kemuncup atas padang ni. Jadi kita nak lalu ni, kemuncup tu kadang-kadang kita tak buang pada masa tu. Kita lalu dulu di penghujung tu nanti kita akan rasa seronoknya boleh rentah dah ni. Boleh pergi dah ke seberang sana ni kan. Ni belum lagi cakap nak boleh rentah daerah, rentah negeri ni. Baru rentah padang dah rasa seronok Dan nak katanya bila kita boleh merentasi tu kita rasa seronok, barulah kita cabut balik kemuncup yang ada pada seluar kita tadi. Okey, saya nak sebut di sini, begitu jugalah dalam kehidupan kita. Kita nak kadang-kadang kita nak mencapai kemanisan ataupun suka tu tadi, ada keadaan-keadaan kita perlu juga melalui duka tu tadi. Terutamanya dalam pandemik COVID-19 ni kita boleh nampak lah keadaan tu. Kita boleh nampak kita perlu melalui fasa-fasa PKP, ada tempat kena PKPD. Macam tempat saya sekarang kena PKPD. Baru-baru ni tak ada air pula. Saya pun tak kira lah berapa hari tak ada air tempat saya ni, tapi rasa hari tu dekat 10 hari jugalah. Tapi alhamdulillah dalam keadaan tak ada air tu Allah Ta'ala datangkan kemudahan juga. Ada orang bagi bantuan air pihak kerajaan hantar tangki dan sebagainya. So nampak tak dalam kehidupan kita ada suka dan sudah tentulah ada duka dia. Kita berbalik kepada persoalan Cik Ainun tadi kan, berkenaan tentang apa yang dimaksudkan dengan penyakit mental ni. Saya sebenarnya takut sikit nak masuk terus kepada penyakit mental sebab takut membawa kepada keadaan stigma. Tapi benda ni tidak perlu untuk dibincangkan. Cuma kita perlu faham bahawa dalam menyebut tentang persoalan kesihatan ni, kesihatan mental adalah merupakan salah satu daripadanya. Kita ada kesihatan fizikal, kita ada kesihatan sosial, kita ada kesihatan spiritual, dan kesihatan mental adalah salah satu daripadanya. Ada keadaan kesihatan mental kita dalam keadaan yang baik. Bila mana kita boleh mengeluarkan potensi diri kita boleh mengatasi tekanan yang datang dalam kehidupan kita boleh adapt to the new norm, norma baharu kan. Kemudian kita boleh buat produktiviti dengan kerja dengan baik lah, boleh menghasilkan produktiviti. Dan yang paling penting, bila mana kita boleh memberikan manfaat kepada community. Ini bukan saya khabar ini yang digariskan oleh World Health Organization. Apa yang dimaksudkan dengan kesihatan mental yang baik. Maksudnya kita nak tengok kita ni keadaan kesihatan mental kita ni bagaimana. Ini antara kayu ukur dia lah. Okey, bagaimana pula keadaan kalau berlakunya penyakit mental? So bila kita sebut aspek kesihatan mental ni, ada aspek kesihatan mental yang baik, sejahtera, dan ada juga dalam keadaan yang dia mungkin rapuh dan sebagainya.
Dan kemudian ada juga berlaku keadaan, boleh berlaku ada penyakit mental. So penyakit mental ni adalah bila mana ada satu situasi yang mana kita kata ada gangguan pada fungsi otak seseorang. Seseorang individu ada gangguan pada fungsi otak dia yang menyebabkan sampai dia beri kesan kepada cara dia berfikir, kemudian apa yang dia rasa, dan kemudian tingkah laku dia. Ini 3 benda lah. Biasanya dia akan efek dia punya proses pemikiran, perasaan dia dan tingkah laku dia. Sehingga mengganggu fungsi seharian dia. Apa maksud mengganggu fungsi seharian dia ni? Maksudnya dia tak dapat nak menjalankan aktiviti dengan baik. Contohnya kalau sebelum ni kan rutin harian kita boleh bangun pagi, rasa semangat bangun pagi tu mula hari yang baru. Kemudian kita boleh mandi, siap-siap semua kan, solat subuh dan sebagainya. Kalau kita boleh bekerja kat luar kan, kita boleh semangatlah nak pergi kerja, start engine dan sebagainya. Tak ada rasa bebanan dan sebagainya. Sampai dekat office kita boleh ada produktiviti yang baik, buat kerja dengan baik. Balik pula daripada office, kita boleh rehat, kita boleh buat aktiviti macam biasa sampailah kita tidur. Tetapi sekiranya berlaku ada keadaan yang kita kita kata mengganggu fungsi seharian seseorang, iaitu bangun tidur pun dia rasa macam tak seronok, nak pergi kerja pun rasa macam tak best. Kalau pelajar dia akan rasa macam beratnya nak pergi kuliah ni. Dan kemudian dia rasa bebanan lah di situ dan boleh menyebabkan sampai keadaan mengganggulah fungsi seharian dia. Maksudnya dia tak boleh nak fungsi macam biasa, macam orang lain, macam ataupun macam dia sebelum ni dalam keadaan yang kesihatan mental dia dalam keadaan sejahtera. Dan kalau benda tu kita kata berlarutan sampai 2 minggu, maksudnya perlu ada tindakan selanjutnya untuk memberikan perhatian kepada aspek kesihatan mental dia. Just to check memang ada related dengan penyakit mental ataupun tidak. Okey. Dan saya nak kongsi juga dekat sini Cik Ainun, kalau saya terlebih masa tolong khabar saya takut saya tak tengok masa ni. Jadi saya perlukan bantuan Cik Ainun lah untuk stokkan saya nanti bagi hint ke apa kan. Okey. Dan saya kongsikan di sini untuk semua bahawa berdasarkan statistik pada tahun 2019 kita 2019 tu kita tak mula lagi kan COVID tu pada tahun 2019 tu, berdasarkan daripada kajian mendapati bahawa seramai 1.5 juta rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Kemurungan, dia dah jatuh bawah penyakit mental lah. Stres belum lagi, stres bukan. Stres tekanan ni setiap hari kita boleh hadapi benda ni. Tapi kita mampu untuk mengatasi tekanan tu tadi, itu bermaksud kita mempunyai minda yang sihat sejahtera. Okey. Dan bukan sahaja dewasa tetapi kanak-kanak juga turut terkesan lah. Lebih daripada 400,000 orang kanak-kanak yang mengalami isu-isu yang berkait rapat tentang kesihatan mental ni. Boleh tengok statistik yang berkait rapat tentang kesihatan mental ni. Maksudnya kan ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak-anak di rumah pada waktu keadaan pandemik COVID-19 ni, cuba semak kembali anak-anak kita ni. Okey ke tidak? Cuba tanya balik, macam mana hari ni PDPR? Okey tak? Rasa seronok tak boleh jumpa dengan cikgu online ni? Kita tanya balik, semak kembali anak kita. Dan kalau macam contoh anak-anak yang dah rasa exhausted dan sebagainya buat PDPR ni, kita kena bantu anak kita untuk dia melakukan regulasi emosi dia, regulation of emotion lah. So sebab saya cukup percayalah dalam keadaan pandemik COVID-19 ni mungkin anak-anak kita ni agak ketinggalan sedikit dari segi akademiknya. Tetapi inilah peluang dan ruang kita untuk membina daya ketahanan emosi dan juga mental anak-anak kita ni. Sebab mereka banyak duduk rumah dengan kita. Dari sudut spiritual pun ini peluang kita untuk cuba instill benda-benda yang kita kata yang boleh kita manfaatkan lah waktu time sekarang ni yang bila mereka berada di rumah. Okey. Kalau kita pergi dalam sikit. Nak bagi hint kan tu? Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, saya cuba ringkaskan. Kalau kita pergi dalam sikit, penyakit mental ni sebenarnya dia luas. Dia tak boleh kita, selaku saya seorang practitioner, kita tak boleh nak kategorikan semuanya bawah satu rumpun yang sama. Kita mungkin akan sebut, kalau macam orang awam kita akan sebut ni penyakit mental kan. Tapi bawah penyakit mental ni dia ada 3 kategori lah. Yang pertama adalah neurosis, yang kedua adalah psikosis dan yang ketiga adalah kecelaruan personality. Okey, saya simpulkan sikit
neurosis ni adalah sampai biasalah berlaku, iaitu dari sudut apa kita kata kebimbangan ataupun anxiety kan, biasa dengar kan, dan juga boleh berlaku kemurungan, depression. Itu bawah neurosis. Ini kalau saya kongsikan sedikit lah. Nanti kalau nak baca lebih, boleh baca lebih berkenaan tentang benda ni. Yang mana saya nak menunjukkan bahawa penyakit mental ni dia ada kategori-kategori dia. Dan setiap kategori dia ni ada approach yang berbeza. Setiap kategori dia ni dia ada simptom-simptom dia tersendiri. So saya tak boleh nak pukul rata. Simptom bipolar disorder berbeza, simptom depression berbeza, simptom anxiety pula berbeza. Tetapi kalau kita nak pergi kepada makna definisi dari segi penyakit mental tu tadi adalah kita kata kalau boleh mengganggu fungsi seharian dia. Itu dia punya kata kunci dia tadi. Dia tak boleh nak berfungsi macam biasa daripada yang sebelumnya lah. Maka kita doakanlah mudah-mudahan walaupun ada ujian dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala datangkan kemudahan setelah daripada itu dan kita pun diberikan kekuatan, dipinjamkan kekuatan daripada yang maha kuat lah. Dan saya nak sebut itu tadi kalau kita sebut tentang penyakit mental ni, dia sangat luas lah. Sangat luas, kita boleh banyak lagi benda-benda yang kita boleh belajar sebenarnya berkait rapat tentang kesihatan mental dan juga penyakit mental. Dua tu tadi kesihatan mental dan penyakit mental. Jadi bukanlah bermaksud semua yang pergi mendapatkan perkhidmatan di apa kita kata jabatan psikiatrik dan kesihatan mental tu terus kita ada stigma terhadap mereka ni. Terus kata ni memang confirm ada penyakit gila. Tak. Ini memang confirm ada penyakit mental. Tak. Kita kena dia punya further diagnosis dan sebagainya lah. Itu nanti saya rasa kita akan kupas pada pusingan yang seterusnya lah insya-Allah. Kita tak nak ambil masa Ustazah ni. Okey, saya serahkan baliklah kepada Cik Ainan, silakan. Okey, baik, terima kasih Puan. Allahu, betul dah apa yang Puan share tadi tu. Yang saya petik daripada kalam Puan adalah kadang-kadang dalam nak melalui suka, kita perlu melalui duka dulu. Yang tu memang deep lah bagi saya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang pertama lah kepada panel kedua kita, iaitu Ustazah. Ustazah sedia, Ustazah? Okay, baik Ustazah. Okay, depression ni ataupun tekanan berlaku kepada seseorang bukanlah disebabkan lemahnya iman dan ia bukanlah satu pilihan. Ia boleh datang kepada siapa sahaja Ustazah. Jadi kita tidak dapat menolaklah hakikat bahawa dalam Islam juga ada cara dan rawatan yang tertentu yang boleh digunakan sebagai terapi dan penawar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bermaksud, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Ustazah, saya nak tanya, boleh tak Ustazah terangkan kaedah pencegahan penyakit mental ni dari kacamata Islam? Tafadhal Ustazah. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada adinda moderator Saudara Ainun, yang dikasihi panel yang pertama Puan Mahirah, masya-Allah, di atas perkongsian dia, masya-Allah. Jadi pertamanya kita mengucapkan terima kasihlah kepada KT TV Terengganu dan juga Amirah Dun Bandar kerana sudilah mengundang Ustazah untuk program live dia petang ini. Jadi untuk bercakap tentang mental ni, Ustazah bukanlah orang yang terbaik sebagaimana percakapan lontaran idea atau ilmu yang telah di-share oleh Puan Mahirah tadi. Dia memanglah orang yang selayaknya untuk bercakap bab mental ni sebab dia guru, dia counselling tau, pakar counselling. Tapi insya-Allah lah pada petang ini, oleh kerana Ustazah pun termasuk dalam golongan orang katakan mungkin kalau kita kata nak ikut nafsu kita,
kita mungkin terkategori juga lah orang yang kena stres dan sebagainya kalau kita jadikan ujian ini sebagai untuk kita distreskan. Tetapi Masya Allah, kita pertama sekali kita sebagai manusia ataupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham dan kita harus menerima bahawa hidup kita ini Allah Taala sudah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk itu, Allah menyebut bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan mati dan hidup ini liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi apabila sebut ujian itu, dia tetap tentu kepada siapa je. Jadi ujian ni termasuk semua makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala selayaknya menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keluh kesah. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita ni, Allah nak tengok kita sebenarnya. Allah nak teh market, nak teh iman kita ni, sama ada kita ni betul-betul beriman kepada Allah ataupun sebaliknya. Sebab itulah ayat yang 2 tadi menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok manakah di kalangan kamu yang terbaik amalan dia. Memanglah siapa manusia, sebut manusia, bila sebut saja manusia, memanglah kita akan mengalami masalah emosi, kita akan stres. Perkara biasa, semua orang akan stres. Sama ada dia ustaz ke, dia ustazah ke, dia pakar kaunseling ke, dia siapa-siapa pun, hatta kanak-kanak yang tak tahu benda pun, mereka ni termasuk juga golongan yang kena stres ataupun tekanan perasaan. Sebab ini adalah lumrah hidup manusia, normal dah. Allah Ta'ala takdir macam tu dah. Kehidupan manusia ni memang dia akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita bercakap tentang ujian ni, dia ada 2 golongan. 2 kategori manusia. Yang pertamanya dia tak stres. Dia boleh menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan redha. Sebab dia faham bahawa hidup ini gitulah, lebih-lebih lagi dalam ujian pandemik COVID-19 ini. Dulu kita tengok jauh je, kita tengok orang kena COVID, orang ni kena COVID, orang ni kena COVID kan. Ada yang mati, ada yang masih panjang umur, ada yang koma. Tapi tu ujian COVID ini kena pada diri kita sendiri. Ustazah lebih kurang 54 ahli keluarga yang positif COVID-19. 54 orang yang positif COVID-19 ni. Punca daripada ayah Ustazah sendiri. Masya Allah. Kalau kita nak kata lama ni kita jauhnya, kita tak kena COVID-19. Tapi Masya Allah, ujian Allah Ta'ala ni dia nak tengok kita. Sebab itulah golongan yang pertama, apabila dia terima ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia terima. Dia redha sehingga kan tak jadi masalah kepada dia, sehingga kan ujian ni dia boleh berlapang dada dan dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyatakan kedainya diri ini, hinanya diri ini, ya Allah. Kemudian golongan yang kedua, dia tak dapat terima dengan takdir, dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia tak boleh nak terima dan sebagainya. Siapa pakai anxiety, siapa pakai nak bunuh diri, siapa pakai boleh bercerai dalam rumah tangga, subhanallah. Kita tengok siapa setara tu hasil daripada tak boleh nak terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita melihat Imam Ghazali ada menyebut, dia kata di antara pintu-pintu syaitan ialah pintu-pintu syaitan di hati manusia ialah marah. Kadang-kadang marah ni sebab kita tak boleh nak kawal nafsu kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi lam yakun nafsuhu indal ghadab. Tiada ada yang sangat kuat itu, tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki hanya kerana dia sangat kuat dan dia memiliki dan ia dirinya pada ketika marah. Makna yang yakun nafsuhu indal ghadab, orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan diri dia ketika dia nak marah. Orang yang dapat mengawal emosi dia ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kata, makna tak heranlah. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang boleh terima, ada orang yang tak boleh terima, terserah kepada diri masing-masing. Memanglah di antaranya kalau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila marah-marah ni daripada syaitan. Kita stres pun daripada syaitan. Syaitan ni dia nak tunggu peluang dan ruang. Jadi dia nak masuk kepada kita, dia nak goda kita, nak hinggakan syaitan ni dia boleh jiwa kita yang tenang tu tak jadi tenang oleh kerana gangguan dia. Sebab syaitan ni dia telah bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak jadikan anak Adam ini rakang dia di dalam neraka kan. Sebab tu kita tengok syaitan tak berhenti buat kerja. Syaitan tak
tak berhenti nak goda anak Adam ni, sehingga kan kita tengok mereka hidup mereka yang asalnya tenang, yang asalnya dapat kebahagiaan, tapi akhirnya dia ujian COVID-19 ni mereka jadi bercerai-berai dan sebagainya, dan jadi gila dan sebagainya. Orang stres ni kita tengok perkara yang menyebabkan dia stres ni sebenarnya dia tak tahan dengan ujian. Sebab kadang-kadang dia terlalu jauh, dia terlalu termenung, dia terlalu ikut hawa nafsu dia. Sebab itulah bagaimana Nabi SAW bersabda, syaitan ni, inna syaitan yajri minal ihsan majrad dam. Sesungguhnya syaitan berlari pada anak Adam mengikut aliran darah. Begitu cepatnya godaan syaitan kepada anak Adam apabila anak Adam itu tidak dapat mengawal nafsu dia, tidak dapat mengawal kemarahan dia, tidak dapat mengawal emosi dia. Sebab itulah di dalam Islam, cara kita nak robat, nak ubat, nak rawat masalah yang kita hadapi ini, tekanan, depresi yang kita hadapi ini, yang pertama sekali ialah kita hendaklah menstabilkan emosi kita. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena emosi kita dari segi fizikal dan spiritual kita kena betul-betul, kita kena betul-betul, kita kena duduk, kata orang adalah duduk, maknanya dari segi kita kena duduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena banyak bertaubat dan beristighfar. Iaitu rahsia yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bangun malam, dia menangis. Sehingga kan bila dia menangis tu Aisyah tanya. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Rasulullah kata, sedangkan Aisyah kata, sedangkan Allah telah mengampuni dosa kamu yang telah lalu dan akan datang. Tetapi mengapa kamu tetap menangis juga, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Aisyah, dia kata, aku bimbang, aku takut aku tidak termasuk dalam golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita tengok makna kehinaan diri kita kepada Allah itu, sehingga kita, ya Allah, ya Tuhanku, lemahnya aku, ya Allah, dan maknanya banyaknya dosa aku, ya Allah. Sebab itulah apa-apa ujian yang kena kepada kita, kita kena duduk dengan Allah. Kita kena bertaubat, kita kena mohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita kena sirami diri kita ini, baca diri kita ini dengan bacaan Al-Quran. Itulah ketenangan yang hakiki dalam satu rawatan. Kita memang nak kata, kita kata, kalau Ustazah ada pengalaman juga berhadapan dengan orang yang kata orang-orang yang stres ni, orang yang kata orang hampir sakit mental, hampir gila, hingga kan dia tu kena masuk hospital gila. Memang orang yang macam ni bila dia kena tekanan mental dan gila ni, kita tak boleh dah nak nasihat dia sebab dia agresif. Apa makna agresif tu? Dia tengok kita pun dia marah. Dia boleh hakkat kursi tu dalam rumah kita, sofa yang besar tu, dia boleh lepot tanah. Masa tu memang kita tak boleh nak nasihat dah ke dia. Cuba kita kena ikhtiar dia, memanglah kata kita kena baca ruqyah kepada dia, baca Al-Quran dan sebagainya. Di samping tu tak boleh tinggal juga obat hospital. Memang kena ambil obat hospital, sehingga kan agresifnya pesakit mental tadi, kita kena pergi buat rawatan diri di pusat mental. Duduk di Kuala Berang lah. Kalau di Terengganu ni, orang sakit mental dia akan tempatkan di Kuala Berang, dia bagi suntikan, dia bagi obat terapi lebih kurang dalam seminggu, barulah dia balik semula ke rumah, barulah kita boleh tenangkan dia. Dan orang yang kena sakit mental ni, dia tak boleh serabut. Bila dia serabut, dia akan mari pulak. Walaupun kita kata beri kedamaian, beri kekuatan ke dia kena baca Quran, kadang-kadang bila mari benda ni, memang dia tak boleh nak kawal. Hak tu hak pekat teruk lah. Tapi kalau pekat hak biasa-biasa ni, insya-Allah lah kita boleh mendekatkan diri dia dengan Al-Quran. Sebab itulah kata kita sebagai amirah pun, makna kita dengan orang-orang muda pun kena ambil cakna tentang ni. Kadang-kadang bila kita di luar ni, kita tengok kawan kita bahagia belah tak? Tetapi rupanya mereka berhadapi tekanan sebagainya. Jadi itulah di antara perkongsian yang Ustazah bagi kepada slot yang pertama ni. Maknanya cara kita nak rawat dari segi pandangan Islamnya, maknanya kita kena bermuhasabah dan kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai zikir kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Cara pertama saja, satu cara saja sebenarnya kita nak dapat ketenangan jiwa, kita tak depres dan sebagainya, ialah dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut bila kita ingat Allah, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, jazakillah diucapkan kepada Ustazah. Betul dah tu apa yang Ustazah kata.
di antara orang diuji ni ada 2 golongan Ustazah sebut tadi. Yang pertama, ada golongan yang boleh menerima ujian dengan hati yang lapang, hati yang redha, dan golongan yang kedua pula dia tak boleh nak terima ujian sampai tahap bunuh diri, wali'azubillah lah. Jadi kekuatan kita adalah Allah sahaja tak. Kita kena rapat dengan Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sentiasa lapang dalam menghadapi ujian. Tips dia dekatkan diri kepada Allah. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pusingan yang kedua, iaitu soalan saya tujukan kepada panel pertama kita, Puan Mahirah. Baik Puan, untuk pusingan kedua ni, soalan saya, mengapa pentingnya untuk masyarakat, khususnya golongan kita lah, golongan wanita ni, perlu cakna, ambil tahu ataupun perlu hera lah, ambil cakna dengan simptom-simptom awal penyakit mental. Dipersilakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Adinda Cik Ainun atas persoalan tu tadi. Sebab apa kan? Sebab apa kita ni terutamanya golongan wanita kan perlu alert lah dengan simptom-simptom awal berkait rapat tentang penyakit mental ni. Macam saya sebut tadi, penyakit mental tu apa, dan kemudian ada kategori dia, dan setiap penyakit mental tu pula dia ada dia punya simptom-simptom tersendiri. Contoh kalau kemurungan, depression tu kemurungan, depression bukan tekanan, depression adalah kemurungan. Kalau orang yang kemurungan ni, bila mana kemurungan ni dia rasa sedih, dan sedih dia tidak sama seperti kita yang sedih biasa. Sedih yang tak boleh, apa kita kata, out of sudden boleh menangis dan benda tadi tu berlarutan lebih daripada 2 minggu. Dan kalau depression pula, saya ambil contoh kan, kalau depression, simptom yang kedua yang ketara adalah bila mana hobi dia hilang minat lah. Hobi dia sebelum ni dia suka. Contoh kalau mak dan ayah kan, mak biasanya mak ni suka turun kebun tau. Tapi tiba-tiba hilang minat nak turun kebun. Maksudnya dan benda tadi tu berlarutan lebih daripada 2 minggu. Maksudnya perlu ada tindakan lanjut yang perlu diambil oleh anak-anak ni yang melihat keadaan mak ni. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi tak mampu nak diungkapkan dengan kata-kata lah. So itu antara simptom dia. Dan simptom yang ketiga kalau kemurungan ni adalah bila mana hilang fungsi, apa kita kata, mengganggu fungsi seharian dia lah, iaitu yang relate tadi tu dengan definisi penyakit mental tu sendiri. Dan seperti yang saya cover tadi, setiap penyakit mental tu dia ada simptom-simptom tersendiri. Kalau biasa dengar skizofrenia, ada yang berlaku delusi. Delusi ni adalah dia percaya benda tadi tu ada pada diri dia, ataupun benda tadi tu berlaku, tetapi sebenarnya benda tu tak ada. Contohlah katakan dia percaya orang tu nak buat jahat kat dia, tapi sebenarnya tak berlaku pun benda tu. Dan bila dia percaya benda tu, dan itulah yang menyebabkan dia menyerang orang tu tadi. Sebab kepercayaan dia tu tadi. Dan ada juga boleh berlaku halusinasi, dengar suara, nampak benda tak nampak dan sebagainya. So keadaan-keadaan begitu adalah kita sebut sebagai simptom-simptom. Sebab tu kita jangan self-diagnosis. Apa maksud jangan self-diagnosis ni? Maksudnya kita diagnose diri kita sendiri. Contoh yang paling mudah adalah bila mana kita buat ujian saringan DAS kan, Depression, Anxiety and Stress Scale. Bila mana kita dapat result tersebut, contoh katakanlah depression tu tinggi. Terus kita diagnose diri kita ni, aku ni ada kemurungan. Lepas kita pun khabar kat orang, aku ni ada depression. Kita pun mula terbawa-bawa dan sebagainya. Sampai kalaulah sebenarnya keadaan tu tak memburuk, tetapi disebabkan kita self-diagnosis tu tadi, dia menjadi lebih memburuk. Apa yang sepatutnya kita lakukan bila mana kita mendapati ada simptom-simptom awal yang berkait rapat tentang penyakit mental adalah kita pergi berjumpa dengan doktor ataupun mereka yang ahli ataupun mereka yang profesional dalam bidang kesihatan mental tu tadi untuk mendapatkan diagnosis yang betul. Sebab apa kita kena dapatkan diagnosis yang betul? Sebab kita nak mendapatkan rawatan yang betul. Kita nak mendapatkan rawatan yang betul. Contohlah, kalau kita duk siang ikan tak? Kita siang ikan, lepas tu salah pula siang tangan sendiri juga. Apa yang kita akan buat? Kita akan cuba dulu untuk bersihkan darah tu tadi dan kemudian kita cuba nak pakai Handiplus dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tak boleh juga, so kita akan pergi berjumpa dengan doktor. Tanya dengan doktor nak buat macam mana ni? Doktor kata kena jahit ni.
Kita pun kata tak apa, bolehlah doktor, jahitlah. Doktor pun khabar, ni nanti awak kena makan ubat, okay, nanti kena datang minggu depan, kita nak dressing lagi dan sebagainya lah. 2-3 hari ni kena datang dulu, nak dressing dulu sampai minggu depan. Contoh, kita pun ikut nasihat doktor. Nampak tak? Rawatan dekat situ dan rawatan yang diberikan atas nasihat mereka yang profesional, kan? Apa kita kata tadi tu, matlamat kita dalam situasi tu tadi, kita nak sembuh. So sebenarnya sama juga dalam isu penyakit mental ni, matlamat kita adalah kita nak sembuh tu tadi. Kita nak sembuh, kita nak menjadi sebaik-baik manusia yang boleh bermanfaat kepada orang lain. Kita nak boleh berfungsi macam biasa. Kita nak menjadi hamba Allah yang boleh beribadah dalam keadaan yang rasa seronok, tak ada rasa apa kita kata gangguan dan sebagainya. Dan kita nak kata dalam soal pendekatan bila mana kita berjumpa dengan doktor ni, doktor dia akan ada penilaian dia. Benda ni tadi bila dia temu kita kata interview kita kata apa dengan pesakit tu tadi pesakit yang datang tu tadi, dia akan tanya related dengan latar belakang dari sudut emosi dia, kita kata biologi, psikologi, spiritual aspek dan juga social aspek. Okey, ada 4 benda ni penilaian yang akan dibuat lah dan kemudian doktor dia akan berikan rawatan berdasarkan daripada penilaian yang dibuat tadi tu. So kita jangan takut sebab penilaian yang dibuat tadi tu adalah berdasarkan daripada apa yang penceritaan kita dan kita kena cerita dengan jujur lah. Kalau kita kata memang kita ada dengar sesuatu, kita bagi tahu. So bila lah kata contoh katakan biasanya lah apa yang akan berlaku macam kita sebagai Muslim practitioner, kita akan tanya juga ada dah pernah tak cuba untuk mendapatkan rawatan Islam kan? Jumpa dengan mu'alish dan sebagainya. So kalau dia kata dah pernah dah, memang mu'alish kata, perawat kata tak ada masalah. So sebab itulah saya datang berjumpa dengan doktor ni kan? Dan waktu tu doktor akan berikan rawatan untuk mengurangkan simptom tu tadi. Contohnya simptom tadi dia dengar suara kan? Dengar suara. So sekarang ni doktor akan bantu dia untuk mengurangkan simptom-simptom yang ada tu tadi. Kalau macam dalam situasi melibatkan biological aspect, dia akan bagi ubat-ubatan lah. Kalau dari sudut apa kita kata contohlah isu kesihatan mental tersebut lebih kepada aspek psikologi. So dia akan lebihkan kepada untuk adakan terapi ataupun kaunseling juga dengan pesakit ni. So cadangan rawatan tu tadi dia akan bergantung kepada penilaian yang dibuat. Sebab itulah saya sangat sarankan kalau kita ada dapati ada simptom-simptom awal tu pada diri kita ataupun pada kenalan kita, please encourage yourself, encourage people surrounding you untuk kita pergi mendapatkan rawatan. Sebab apa? Sebab matlamat kita tadi tu kita nak sembuh. Tu saja. Kita nak sembuh. Wallahualam. Saya harap menjawablah kepada persoalan tu tadi. Okey. Terutamanya saya tambah. Sebab tadi kita nak fokus pada golongan wanita kan. So, terutamanya kalau kita perasan wanita ni di dalam sebuah rumah, dia sangat mempengaruhi seluruh isi rumah. Contohlah seorang ibu. Kalau dia masam muka mesti bagi kesan kat anak, bagi kesan kat suami, bagi kesan kat seluruh isi rumah dia. Jadi sebab itulah kita ni golongan wanita perlu lebih celik lah dari sudut soal menguruskan emosi ni supaya tidak menyebarkan, kita kata apa, emosi ni dia boleh berjangkit. So kita tak nak menyebarkan emosi yang tak baik lah kepada isi rumah kita. Wallahualam. Serahkan kembali kepada saudari moderator kita dah. Allahu. Betul dah tu puan. Maksudnya wanita ni memang sangat besarlah pengaruh dia dalam sesebuah rumah tu. Jadi apa yang saya nak petik daripada yang puan beritahu tadi, matlamat kita kena balik pada matlamat kita. Kita nak sembuh, kita nak jadi manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain dan kita nak beribadah tu biar hadirnya khusyuk. Jadi daripada situ kita kena cegah dari awal. Bukannya betul contohnya bila kita tahu ada simptom tu jumpa dengan doktor, kita pergi jumpa doktor tanya apa semua. Sebab kalau tak silap saya kata-kata tokoh ulama rasanya al-wiqayatu khairun minal ilaj, yakni merawat itu lebih baik daripada mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada puan atas perkongsian soalan yang kedua tadi. Baik, untuk seterusnya kita kembali kepada panel yang kedua kita untuk pusingan kedua ni. Okey, baik Ustazah. Saya sedia lagi Ustazah?
Sedia Ustazah? InsyaAllah. Okey. Okey InsyaAllah. Ustazah. Manusia secara fitrahnya Ustazah sentiasa dipengaruhi oleh unsur dalaman yang terdiri daripada perasaan, jiwa dan nafsu. Jadi sekiranya unsur-unsur tersebut ni mengalami gangguan, maka seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku lah ataupun perbuatan. Jadi Ustazah, soalan saya, gana atau ada tak cara ataupun alternatif lah yang terbaik dalam Islam ni untuk merawat penyakit-penyakit mental ni dari terus menghantui pesakit tu? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ainun. Yang dikasihi Adinda Mahirah lah, panel kita yang pertama. Jadi apabila bercakap tentang mental ni, Ustazah nak bercakap tentang pengalaman Ustazah sendirilah. Bila kita berhadapan dengan orang yang memang betul realiti dia sakit mental. Ada segi Ustazah sebut tadi, maknanya siapa pekat dia ni kena buat rawatan di dekat pakar jiwa tak. Maknanya bila kita gini, Ustazah tengok cara maknanya kita bila dah kita berhadapan dengan orang sakit mental ni, kita kena sentiasa nasihat dia. Kita kena nasihat dia dan dia ni tak boleh langsung pun ada stres. Bila dia stres, dia akan jadi hilang pula, jadi sakit-sakit pula. Dia mental dia akan jadi teruk pula, kemungkinan kita akan bawa dia ke rumah gila bersulit. Cakap kasar sikitlah ni Mahirah. Maknanya di pusat rawatan sakit mental di Kuala Beranua. Sebab Ustazah berhadapan dengan adalah orang seorang tu, dia memang dia benda ni penyakit mental ni dia sebenarnya tak baik sepenuhnya. Dia akan berulang kembali. Bila dia akan berlaku semula sakit mental tu apabila dia stres. Dia kadang-kadang untuk mendatangkan stres bagi orang sakit mental ni tak nanti perkara besar pun. Dia fikir tak ada duit tau. Dia fikir tak ada duit nak beli makanan rumah dia. Biasa tak ada duit nak bayar kereta ataupun tak ada duit nak apa-apa saja pengurusan kewangan dalam rumah tangga dia tu, dia rasa tak ada duit. Dia tu dia mikir sampai dia boleh jadi semula, akan sakit mental dia tu akan kembali semula lah. Kita Ustazah tak pandai lah nak cakap macam cakap orang kaunseling ni. Macam Puan Mahirah tak pandai lah Ustazah nak cakap style kaunseling ni. Tapi style insya-Allah. Jadi sebab itulah dia kata maknanya kita nak rawat orang yang sakit mental ni, pertama sekali kita kena bagi semangat kepada dia. Kita kena bina aura positif kepada dia. Kita kena sentiasa bercakap dengan dia. Kita bercakap, kita nasihat kepada dia dan kita boleh melapangkan keadaan dia. Contohnya kita bantu bagi duit ke dia sikit ke. Orang yang macam ni, dia orang ada masalah mental ni, ni kita bercakap dengan orang yang ada masalah mental dah, orang yang memang doktor kata dia memang mengalami masalah mental dah, memang tak boleh sembuh dah. Peratus dia untuk sembuh tu tidak dah, sebab lama-lama penyakit dia akan teruk dan sebagainya. Cuma kita kena cakap sama dia, kita santuni dia, kita kena nasihat ke dia kena dekatkan diri dengan Al-Quran dan dia kata orang kena suruh dia hidup dengan baik, maknanya suasana tu biar baik, kita kena dekati dengan dia. Maknanya kita kena tanya semua khabar ke dia. Di samping tu kita suruh dia jumpa dengan ustaz lah, perawat lah. Kita ni kalau di Terengganu ni terkenal dengan perawat Ashifa dan sebagainya tau. Maknanya orang yang macam ni dia tak boleh putus air doa pun. Air doa daripada perawat tu tak boleh putus. Di samping tu dia kena sendiri beramal dengan doa-doa yang boleh menguatkan diri dia sendiri. Kadang-kadang kita bila berhadapan dengan orang sakit mental ni, bukan dia saja kita perlu santuni, tapi orang yang menguruskan dia pun kita kena bagi semangat juga. Contohnya suami dia ke, adik-beradik dia ke, memang kita kena bagi. Awak kena sabar, maknanya cuba cipta suasana yang baik, jangan beri dia tekanan dan sebagainya. Memang beratlah. Kalau kita kata kita nak cakap-cakap saja ni, memang benda ni satu yang benda yang itulah. Atau orang yang tak praktikal lah. Tapi bila kita berhadapan dengan orang yang sakit mental ni, subhanallah lah, maknanya kita. Dan dia orang ni kena terus berterusan bagi kaunseling kepada dia orang. Kena berterusan, tak boleh berhenti. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni biasalah mudah jemu dalam menasihati seseorang ni. Nak anak beranak kita kan. Kadang-kadang kita rasa duk cakap dah. Tapi dalam kita nak mendidik orang yang kata orang nak baik, nak suruh orang yang ada bermasalah ni, kita kena
kena sentiasalah sihat kepada mereka lah. Begitu juga dengan orang yang terkenang sekarang ni. Kita tengok di dalam ujian COVID-19 ni kan, ramai ahli keluarga yang terkesan dengan ujian ni. Kadang-kadang yang menjadi kesan sangat, mereka tak ada duit sebenarnya nak makan, nak beli keperluan asasi pun dia orang tak ada. Sebab itulah kita, maknanya alhamdulillah lah, di negeri Terengganu ni adanya di PKK dan sebagainya, dong ambil cakna dan sebagainya. Alhamdulillah lah boleh mengurangkan tekanan yang terdapat di kalangan rakyat kita lah, anak-anak buah di kampung lah. Sebab benda ni memang realiti lah. Memang benda ni memang kata-kata bila nak berakhirnya COVID-19, wallahualam. Memang benda ni tekanan demi tekanan. Kalau kita duduk di zon selesa, kita tak nampak tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Tapi cuba kita duduk di bawah, kita turun di bawah, kita tanya masyarakat kita di bawah, oh susah sekarang, tak ada makan, ada kerja pun tak ada. Memanglah, benda ni memang kadang emosi ni kadang-kadang dia boleh stabil, kadang-kadang dia tak boleh stabil. Sebab itulah pentingnya kita dekati mereka, dan juga kita kena sentiasa buat program lah. Ustazah kata kita sentiasa buat program, macam Kak Amirah sentiasa buat program. Tapi kadang-kadang program kita ni ada yang tak link pun, yang tak masuk pun tak apalah. Yang pentingnya kita berusaha mendekati golongan-golongan yang kata orang yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, insya-Allah lah. Sebab tu lagi dia kata, jadi dan dalam keadaan ini juga kita kena membantu pesakit kita untuk menguruskan diri dia. Maknanya pengurusan diri tu, kadang-kadang orang yang sakit ni kita kena royak sesa. Kita kena kalau di kalangan adik-beradik kita kena tanya khabar dia, apa khabar fizikal, jasmani dan spiritual ni memang kena dua seiring sejalan lah. Kita tak boleh kata fizikal ni okey saja, tapi dari segi hak penting sekali spiritual lah. Hak dalaman lah, mendekatkan diri dengan Allah. Memang benda ni tak akan lari. Memang ni tak akan lari, wahai para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen agama tu, spiritual tu, hak ni lah sebenarnya akan mendekatkan diri kita dengan Allah, akan menguatkan roh-roh kita sebenarnya. Bila jiwa kita kuat ni, insya-Allah dengan sentiasa berdoa dan jaga solat. Kita ni dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa jaga solat. Tak kena solat di awal waktu, kena sentiasa kata orang, kena kuatlah buat rawatan. Kadang-kadang kalau kita stres tu, kita kena sentiasa beramal dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kena rawat hati kita dengan kita banyak melihat program-program keagamaan lah di dalam YouTube dan sebagainya. Sebab kita norma baru sekarang ni, hidup kita semua dekat arah norma baru dan sebagainya lah. Jadi bagaimana Imam Ghazali menyatakan bahawa akal ni yang sentiasa mengingati Allah akan melahirkan hati yang mempunyai nur dan dapat mengawal nafsu hingga mempamerkan tingkah laku yang positif. Sebab itulah positif semua. Hidup kita ni kena sentiasa positif. Orang sebelah pun kita kena beri aura positif. Apalagi kita sendiri kena sentiasa bina aura-aura positif. Mudah-mudahan dengan aura-aura yang baik yang terbina di masyarakat kita ini dapat membantu kita lah untuk mengembalikan kehidupan yang baik, insya-Allah. Jadi itu saja daripada Ustazah. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah. Jadi gitulah apa yang Ustazah kongsi tadi, antara cara-cara untuk kita nak merawat pesakit mental ni yang kita tahu. Contoh kalau ada sekeliling kita yang betul-betul menghadapi sakit mental, yang pertama kita boleh bagi semangat ke dia, bagi aura yang positif. Kita boleh bercakap dengan dia, kena sembang, biar sekeliling dia tu, maksudnya ada orang sekeliling dia. Lepas tu dari segi rawatan, jangan putus air doa, Ustazah. Air doa untuk rawatan. Lepas tu kita kena dekati mereka lah. Mereka, contoh macam Amirah buat program, atau NGO lain buat program-program yang boleh membina balik spiritual, terutamanya lah macam yang Ustazah bagi tahu tadi, bantu pesakit untuk mengurus diri, untuk kuatkan dalaman dia orang. Sebab betul yang Ustazah bagi tahu, dalaman kita sebenarnya yang sangat penting lah untuk diurus dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ustazah. Seterusnya kita pergi kepada round yang terakhir. Round yang terakhir, soalan yang saya akan tujukan kepada Puan Mahirah, soalan yang ketiga. Okey, baik Puan Mahirah. Soalan saya, macam mana cara untuk kita nak mengelakkan diri dari menghadapi penyakit mental ni, dan kalaulah ataupun sekiranya lah seseorang itu dia rasa dia ada simptom-simptom penyakit mental ni, apa yang perlu dia buat? Apakah yang perlu mereka lakukan? Dipersilakan Puan.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Adinda Cik Ainun atas soalan tu tadi. Saya kira sebenarnya masa yang pusingan kedua tadi tu saya dah sebut dah sedikit berkenaan tentang simptom, dan saya pun dah buat seruan juga kalau ada apa kita kata ada isu yang berkait rapat tentang penyakit mental ataupun kesihatan mental yang kita perlu untuk mendapatkan penjelasan, tak ada masalah. Pergi je berjumpa dengan doktor. Tak ada, kita kata tak ada kerugian pun dekat situ sebenarnya. Kita bahkan kita boleh mendapatkan nasihat lebih awal, dan kita boleh mendapatkan kita kata diagnosis yang betul, dan kita kata kita boleh mencapai kepada matlamat kita tu tadi, nak sihat sejahtera lah. Dan saya ambil contoh gini dok, kalau macam contoh bila kita ni kita berada dalam keadaan kita duduk mikir simptom-simptom ni ada pada aku, lama-lama kita akan menjadi semakin runsing dan kita akan rasa macam banyak persoalan-persoalan yang tidak dijawab dan sebagainya. Contoh, kita ambil contoh kalau ibu muda lah selalunya. Ibu muda yang selalunya dia runsing tengok anak kecil dia tak sihat dan sebagainya, dan kadang-kadang dia keliru, ini sebenarnya okey ke tak okey kadang-kadang tu pergi tanya dekat WhatsApp group ke, ada juga yang tanya kat Facebook dan sebagainya kan. Tapi cara kaedah yang betul adalah kita pergi berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat yang betul, dan juga apa sebenarnya kondisi anak kita ni dan apa tindakan yang sewajarnya untuk kita buat. Dan barulah sebagai si ibu muda ni ni pengalaman saya sendiri juga, bila kita jumpa dengan doktor ni baru kita dapat rasa lega. Dapat rasa lega, doktor bagi tahu gini dan sebagainya, kondisi anak puan ni gini, tak ada masalah dan sebagainya, baru kita rasa lega. Kalau sebelum tu ada jugalah saya tanya juga kan dengan kakak ipar ke dan sebagainya tapi kita nak kata bolehlah nak tanya sebagai awal tu, tapi lepas tu pergi terus mendapatkan nasihat daripada mereka yang profesional. Okey. Kita berbalik kepada persoalan tadi tu yang kalau ada simptom tu saya sebut pergi terus mendapatkan nasihat daripada mereka yang profesional. Saya balik semula kepada persoalan tentang cara kita nak mengelak daripada berlaku keadaan yang lebih memburuk dalam persoalan isu kesihatan mental ni ataupun kita pergi direct nak cuba elak lah daripada ada penyakit mental ni. Kita bermula daripada perkara yang simple lah, iaitu kita belajar untuk menguruskan emosi kita dan belajar untuk menguruskan tekanan kita, emosi dan juga stres yang ada dalam kehidupan kita. Tidak dapat tidak, memang kita setiap hari akan berurusan dengan kedua-dua ni. Akan berurusan dengan emosi kita. Ada emosi ni banyak. Ada emosi yang gembira, ada emosi yang sedih. Sebab tu tajuk kita hari ni suka atau duka kan. Dua-dua tu adalah reaksi yang kita berikan bila mana ada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan bila mana kita mengenali emosi kita, barulah kita akan tahu bagaimana cara nak menjinakkan dia. Orang putih kata you name it then you tame it. Orang Terengganu pun kata gitu juga kak. You name it then you tame it. Kita namakan dia, lepas tu kita jinakkan dia. Kalau kita tahu, contoh haiwan ni kuda. Kan selalu dekat tepi-tepi pantai ada ada kuda kan. Kalau kita tahu kuda ni macam mana sebenarnya cara nak jinakkan dia, kita pun tahu tak boleh pegang alit belakang punggung ni, mau kena tendang kat gigi kan. Jadi kita nak katanya kita tahu ni haiwan ni begini, untuk menjinakkan dia tak boleh pegang sebelah belakang, kena nak pegang bahagian badan yang di tengah dan sebagainya lah. Dan kalau kita tahu naik kuda ni kena emosi dalam keadaan tenang, sebab kuda ni dia boleh detect emosi kita. Kalau tak stabil tu dia akan rasa macam resah dan gelisah, dia pun boleh rasa. Rupanya ini ilmu berkait rapat tentang kuda yang saya belajar. Jadi saya nak cover di sini, bila kita mengenali yang haiwan tu tadi adalah kuda dan kita tahu macam mana cara nak menjinakkan dia. So sama juga dengan emosi kita. Kita kena namakan. Kalau kita rasa sedih, akui saja. Aku tengah dalam keadaan sedih ni. Aku tengah dalam keadaan marah. Kita kena namakan dia, lepas tu kita jinakkan dia. Contohlah kan, dalam persoalan marah. Dalam Islam, cadangkan kalau kita dalam keadaan berdiri, kemudian duduk kan, tak hilang lagi, pergi ambil wuduk, baring kan. Kalau baring di tempat yang proper tapi tak hilang lagi rasa marah tadi tu, pergi ambil wuduk. Tak hilang juga, buat solat sunat mutlak 2 rakaat dan insya-Allah rasa marah tu tadi dia akan hilang. Nampak tak? Bila kita mengenali, ni emosi marah ni, cara jinak dia begini. Sama juga kalau dalam kaunseling pun kita menggunakan kaedah yang sama juga. Ada pause dekat situ. Dia boleh sampai macam saya nak cakap mudahnya, kalau macam soal anger management ni, emosi yang berkait rapat tentang marah ni, kita boleh juga kita nak hold rasa marah tu tadi dengan kita kira 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barulah kita bercakap dengan orang yang kita tengah marah tu tadi. Biasanya emosi kita tu tadi dia lebih tenang. Nampak tak? Bila kita tahu emosi kita apa dan kita tahu bagaimana cara nak menjinakkan dia. Okey, itu yang pertama berkenaan tentang emosi. Berkenaan tentang stres, kalau kita dalam keadaan stres, jangan kita suppress kita punya feeling tu tadi, kita menafikan, aku tak stres. Lebih baiklah untuk kita menerima kenyataan bahawa kita sebenarnya berada dalam keadaan stres dan kita cuba kenal pasti apa punca yang menyebabkan kita rasa stres tu tadi. Dan kemudian contohnya puncanya adalah tentang keuangan tadi. Tadi Ustazah Nozila sebut, memang saya tak nafikan dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, isu yang berkait rapat tentang keuangan ni memang menjadi isu yang sangat besar. So kalau kita dah kenal pasti itu adalah punca yang menyebabkan kita berada dalam keadaan tertekan, maka kita perlu mencari jalan penyelesaian yang berkait rapat tentang punca tu tadi. Bila kita dah cuba untuk dah cuba pelbagai cara dan sebagainya tapi tak dapat juga, bila kita pergi kepada punca tu tadi, maksudnya waktu tu kita perlu untuk mendapatkan bantuan. Kalau berkait rapat tentang kewangan, mungkin kita perlu dapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang dalam bidang keuangan ni. Kalau contoh dalam isu rumah tangga yang menyebabkan punca yang menyebabkan kita stres, maksudnya kita perlu berjumpa dengan mereka yang profesional dalam bidang rumah tangga ni. Macam saya sebagai kaunselor panel di LPPKN, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, saya mengalu-alukan sangat-sangat. Ni warga Terengganu ni, marilah kontak dengan LPPKN Terengganu ni. Sebelumnya saya di LPPKN HQ dekat headquarters ni dekat dengan KL lah. Dan saya ni sebagai kaunselor panel. Kaunselor panel ni maksudnya dipanggil bila perlu lah kan. Tapi di KL setiap hari tak kurang ada 3 sesi untuk saya attend. Nampak tak? Tapi berbeza sedikit dengan Terengganu ni, saya lebih kepada pergi program-program besar. Jadi saya mengalu-alukan untuk masyarakat Terengganu ni, pergilah ambil peluang dan ruang ni untuk mendapatkan khidmat kaunseling di LPPKN. Kita ada kaunselor tetap di situ dan juga ada ramai lagi kaunselor panel di bawah LPPKN lah. Okey. Itu berkenaan tentang stres. Kita akui apa yang kita tengah dalam keadaan stres dan cuba cari punca dan cuba cari jalan untuk mengatasi keadaan tersebut. Buat step by step. Okey? Perlahan-lahan. Okey, dan kemudian bila kita sebut tentang penyakit mental ni, dia akan pergi ke belakang sikit. Dia akan pergi kepada kesihatan mental lah. So bila kita sebut tentang kesihatan mental, dia ada 4 dimensi utama yang tadi saya sebut awal-awal tadi, iaitu kita kata 4 dimensi utama ataupun kita nak sebut 4 dimensi utama dalam kesihatan holistik yang dia akhirnya dia akan menyumbang kepada kesihatan mental. Iaitu yang pertama, kesihatan holistik ni dia merangkumi kesihatan mental, kesihatan fizikal, kesihatan sosial dan juga kesihatan spiritual. 4 dimensi ni maksudnya apa ya? Maksudnya 4 dimensi ni kita kena jaga. Contoh, saya bagi contoh Contoh macam dari sudut kesihatan mental. Macam mana saya nak jaga kesihatan mental? Contohnya kita boleh buat biblioterapi, terapi membaca supaya dia boleh membantu untuk memberikan makanan kepada kesihatan mental kita. Saya tak habis-habis lagi baca buku ni. Hiduplah untuk hari ni. Tapi saya suka baca berulang kali sebab ayat dia cukup mendalam lah. So ini antara contoh macam mana saya memberikan kita kata kesihatan mental lah. Untuk kesihatan mental tu saya beri makanan kan. Okey. So kemudian dari sudut kesihatan fizikal, dimensi yang kedua, kesihatan fizikal. Penjagaan dia bagaimana? Bagaimana kita nak self care kepada penjagaan fizikal kita ni? Contohnya kita buat senaman, senaman kita tetapkan senaman seminggu sekali kita nak buat apa? Fizikal, untuk senaman lah. Itu contoh. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi spiritual aspect. Kita letakkan target. Contoh katakanlah kita ni tak pernah qiyamulai, katakanlah nak kata tak pernah qiyamulai. So kita boleh letakkan target, sebulan sekali aku nak cuba qiyamulai. Ataupun kita ni dah biasa dah qiyamulai sebulan sekali. Cuba tambah lagi, advance sikit. Seminggu sekali nak buat qiyamulai. Contoh, itu penjagaan ataupun kita kata self care dari sudut spiritual aspect. Itu contohlah. Contoh pula dari sudut social aspek. Dimensi yang keempat adalah kesihatan sosial. Kesihatan sosial contohnya kita kata saya ni nak kena cakap sama dengan mak.
Jadi kita kata lah ni tak boleh nak jumpa. Jadi mungkin kita boleh on phone kan. Macam saya, mak saya di KL. Boleh dikatakan dalam seminggu tu beberapa kali saya akan call secara personal lah. Kalau ikutkan setiap pagi memang kita buat Google Meet, buat bacaan Yasin lah seluruh ahli keluarga termasuk dengan mak ayah saya lah kan. Tapi saya perlukan suntikan orang kata apa secara direct lah dengan mak ni. Jadi dengan mak ayah lah. Jadi nak katanya kadang-kadang petang-petang tu kita telefon. Itu antara kesihatan dari sudut kesihatan sosial. Saya nampak 4 dimensi ini membentuk kepada kesihatan holistik dan saling berkait rapat antara satu sama lain. Tak boleh nak pisah-pisahkan. Sebab tu kita kena berikan hak kepada kesihatan mental kita ni seperti mana kita memberikan hak kepada kesihatan fizikal kita. Dan tengok tadi aspek kesihatan spiritual dan kesihatan sosial yang Ustazah Nazila sebut tadi. Ustazah Nazila sebut tentang hablum minallah kan, tentang kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, kuatkan di situ dan juga tadi tu menyebut juga penting juga untuk ada hablum minannas. So tak boleh tinggal kedua-duanya ni penting sebenarnya untuk membentuk kesihatan yang holistik lah. Dan bila kita dapat kesihatan yang holistik ni, dia boleh bentuk kita kata boleh cuba mengurangkanlah daripada berlakunya keadaan-keadaan yang lebih memburuk ataupun ada penyakit mental dan sebagainya. Kalaupun ada penyakit mental, waktu tu sebenarnya adalah peluang dan ruang untuk kita mengenali diri kita dan juga pergi untuk mendapatkan rawatan. Pada saya tak ada masalah pun sebab setiap manusia ni ujian dia dalam bentuk yang berbeza. Masing-masing dalam bentuk ujian yang berbeza. Saya selalu cakap dengan klien-klien saya yang ada juga klien saya cakap, puan saya ni banyak dosa ke? Sebab tu saya ni ada penyakit mental. Saya khabar balik ke dia, bukankah Allah ni akan menguji hamba-hambanya yang beriman? Mana tahu sebenarnya sebabkan tinggi iman puan ni, sebab tu Allah uji lebih pada puan. Dan dia pun tersentak. Dia pun jadi main mikir. Ini untuk kita kata kadang-kadang benda ni kita perlu muhasabah balik lah. Buangkan stigma, kita lebih kepada nak membina kekuatan dalam kalangan masyarakat kita ni. Hopefully saya boleh menjawab lah kepada persoalan tu tadi. Yang penting adalah kita faham peranan kita dan posisi kita di mana. Kalau kita ni yang menghidap penyakit mental, kita kena keluar pergi mendapatkan rawatan. Kalau orang terdekat dengan kita yang mengalami keadaan tersebut, maka kita lah yang perlu encourage, berikan sokongan dan dokongan untuk dia pergi mendapatkan rawatan. Matlamat tadi sama, nak biar semua berada dalam keadaan sejahtera dan sihat sejahtera insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan dululah kepada saudari moderator kita. Silakan. Masya Allah, terima kasih kepada Puan. Jawapan yang sangat mantap lah bagi saya. Sebabnya macam-macam yang Puan kongsikan untuk macam-macam lah cara untuk kita uruskan emosi ataupun ada banyak macam-macam. Contohnya kenal pasti macam mana nak uruskan, kita punya emosi. Sebab emosi tu macam tajuk kita suka dan duka. You name it, you tame it. Yang tu yang saya ingat. Dan terima kasih kepada Puan lah. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang terakhir kepada panel yang kedua kita. Ustazah sedia? Sedia Ustazah Okey, baik. Okey, Ustazah. Kita tak nafikan peranan orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga, masyarakat. Sangat pentinglah peranan mereka ni dalam membantu orang-orang yang menghidap penyakit mental ni untuk sembuh. Sekaligus boleh untuk mengurangkan masalah penyakit mental dalam kalangan masyarakat ni. Jadi Ustazah, soalan saya, apakah peranan ahli keluarga dan masyarakat ni untuk membantu golongan pesakit mental ini untuk sembuh seperti sedia kala? Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ainul, seterusnya kepada Adinda Mahira. Jadi kalau kita melihat dari segi perbincangan kita daripada awal lagi sampailah akhir ni, maksudnya yang memainkan peranan yang utama sekali dalam kita nak apa-apa saja isu lah. Apa-apa saja isu tu, ia bermula daripada dalam rumah. Dalam rumah. Sebab itulah Rasulullah SAW amat mementingkan tentang pemilihan calon tu lagi. Nak kahwin tu. Maknanya kita kata,
Ustazah bawa jauh sikit lah. Maknanya yang nak kahwin tu lagi, Rasulullah SAW suruh kita pilih calon yang baik. Memanglah syarat nak berkahwin tu 4 dah. Yang pertama tengok comel, harta, keturunan. Tapi hak last, hak yang keempat tu Nabi sebut agama. Bila Nabi sebut agama, bila kamu pilih agama, kamu akan bahagia, kamu akan lapang dada. Di sini Ustazah nak kaitkan dengan isu yang kita bincang pada petang ini. Mana-mana pun perkara yang pertama yang perlu dititik berat dalam sebuah keluarga itulah agama. Contohnya kalau dalam sebuah, siapa yang memainkan peranan yang penting sekali apa-apa saja bila kita berhadapan dengan masalah, iaitu kedua ibu bapa kita. Kita sebagai ibu. Dah macam Puan Mahirah kata tadi, ibu, maknanya ibu. Maknanya kita sebagai ibu, sebagai bapa dalam rumah tangga tu, kita kena cakna. Tak, cakna betul-betul bukan cakna dari segi beri makan saja. Fizikal dan mental. Tak, luaran dan dalaman. Pembentukan baiti jannati. Kena sangat. Sebab kadang-kadang keluarga kita ni bila dia dekat dengan Islam, agenda dalam sesebuah rumah pun memanglah dia akan utamakan agenda yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dari segi pembentukan keluarga itu, bermula daripada semayang berjemaah, adanya kuliah bersama dengan anak-anak. Sebenarnya benda-benda inilah yang memberi kekuatan kepada sesebuah keluarga. Bila kita tengok, bagi Ustazah lah, bila Ustazah perhati, kalau dalam sesebuah rumah tangga tu, kalau mak ayah dia cakna tentang agama ni, insya-Allah anak-anak dia terisi dengan program-program keagamaan dan cara anak dia, cara hidup keluarga dia berbeza. Berbeza dengan kita tengok keluarga yang kita kata tak cakna tentang tarbiyah dalam rumah ini. Kadang-kadang ada keluarga yang memang ada masalah mental ni lah. Bila ada masalah ke, ada sebarang masalah pun, kadang-kadang bukan dia orang lebih baik. Tak, sakit mereka lebih bertambah. Sebab apa? Sebab tidak ada kecaknaan itu sendiri. Lebih-lebih lagi kalau isteri sakit, suami tak cakna. Allahu Akbar. Tak. Suami tak cakna. Dah isteri ni sakit mental. Maknanya kena bergantung dengan obat semua. Dan kadang-kadang bila bergantung dengan obat ni, suami tak usaha pun pergi jumpa perawat asyifa dan sebagainya. Minum air doa dan sebagainya. Kita kata ada kaitan ke Ustaz Zahir dengan air doa dengan sakit mental? Betul. Memang ada kaitan. Sebab itu kita nak kuatkan dalaman kita, persandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita nak minum air doa-doa tu, kita akan baca doa-doa dan kita akan baca ada ayat-ayat yang ustaz bagi kita untuk kita amal. Sebab benda itulah bila kita bertekanan, bila kita amal doa-doa macam itu, itulah yang memberi kekuatan kepada kita bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa lah, Ustaz nak tekan sikit, ibu bapa contohnya lebih-lebih lagi ibu bapa muda lah. Pada mutakhir ini, saya tengok ibu bapa muda ni yang tak cakna kepada anak-anak dia ada juga. Sebab ibu bapa sendiri yang terlara, kata orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, langsung tidak ada program-program Islami dalam keluarga mereka. Sebab itulah kita tengok bila orang ada masalah ni, dia akan kuat dengan masalah, dia akan berterusan dengan masalah sebab dalam rumah dia sendiri bukan merupakan tempat penyelesaian masalah. Bagaimana Ustazah ada satu kes lah, ada seorang ibu muda, dia ni ada masalah anak dia. Bila dia bercerita dengan Ustazah, dia bercerita, Ustazah kata dia ada 6 orang anak. Anak dia 6 orang tu alhamdulillah, seorang saja Tuhan uji bermasalah sikit. Bila dah dia cerita, Ustazah kata sebenarnya tak ada benda pun. Sebenarnya Allah nak tengok je. Allah nak tengok kak, sebenarnya Allah Ta'ala bagi 5 orang anak kak tu semua seorang saja. Dan bila seorang ni bermasalah, kita tak boleh nak pulaukan dia. Kita kata Ustaz Zahir tak cakap nak nasihat tapi tak dengar kata juga. Kita sebagai ibu ni, bila dah anak kita ada masalah macam tu, kita kena dekati mereka. Kena sayangi dia, kena sentiasa santuni dia. Tak boleh berputus asa lah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wala yaqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab itulah kita kata ujian ibu bapa ni besar sangat. Ibu bapa yang kena dekat dulu yang utamanya kepada Allah. Minta dengan Allah, berdoa dengan Allah, bersangka baik kepada Allah. Hasil daripada itu semua insya-Allah akan lahirkan kekuatan jiwa kepada kita. Begitu juga masyarakat sekeliling. Kadang-kadang masyarakat ni dia orang suka membawang. Tak, dia orang suka cerita, dia orang suka cakap benda-benda yang sepatutnya yang negatif, yang bila kita cakap ni orang rasa tak sedap dengar, kita tak payah cakap lah.
Itulah salah satunya masyarakat, kita nak bentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah ni kadang-kadang bukan senang lah. Sebab dia orang suka membawa pula perkara-perkara yang tak sepatutnya kita nak membawa lah. Sebab itulah kita kata bukan senang lah kita nak bentuk masyarakat yang Rabbani ini. Bukan senang lah. Sebab tu kita nak sangat sebuah kerajaan Islam. Bila ada sebuah kerajaan Islam, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Di sana kita boleh buat insya-Allah. Alhamdulillah negeri Terengganu sekarang ni ada pusat pemulihan dada di Cado, di Kem Cado. Itu makna benda tu yang kita nak. Begitu juga orang yang sakit mental ni sebenarnya memanglah kita kata sebab kalau kita tidak ada rawatan susulan, kalau pergi pusat mental dia cocok obat, tak ada benda siapa ke. Ustazah tengok ada seorang hamba Allah tu, dia cocok obat, makna dia akan lama-lama jadi kering. Tangan dia kerah je. Itu hasil daripada obat yang dia cocok tu benarnya. Kuat obat tu. Tapi kita tak ada cara lain. Kita terpaksa. Tapi apa salahnya insya-Allah. Kita berharap suatu hari nanti kerajaan kita mampu juga buat pusat pemulihan mental insya-Allah. Sebab kadang-kadang mental ni dia bukan semua teruk. Dia bertahap ada. Dia boleh dia sederhana dah. Siapa hak teruk tu kita tak nak kata apalah, tapi kita tengok ada generasi-generasi yang kita boleh pulihkan dia dengan kita buat program macam tu, program kekuatan jiwa dan sebagainya insya-Allah lah. Sebab tu saya kata apa-apa sahaja masalah yang berlaku kepada kita, lebih-lebih lagi pandemik COVID-19 ni, semua duduk dalam rumah sebenarnya pentingnya ibu bapa memainkan peranan yang terlebih aula lah, yang terutamalah kepada anak-anak untuk kita membentuk, untuk kita melahirkan generasi Rabbani untuk ummah yang akan datang. Penting sangat. Sebab itulah adik-adik yang dikasihi Allah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berinteraksi dan memberi reaksi yang betul lah dan rasional untuk mengelakkan konflik. Maknanya kita kena betul-betul cakna lah. Kita kata dalam keadaan sekarang ni bukan kita kena cakna sikit-sikit, kena sungguh-sungguh cakna. Kena cakna sungguh-sungguh. Siapa kena tanya khabar, apa khabar, kita dalam rumah pun anak kita apa khabar, awak okey ke hari ni, are you okey tak, kita buat kelakar lah sikit dengan anak kita, biar kita hidupkan suasana rumah kita ke rumah yang harmoni, rasa bahagia walaupun anak kita duduk dalam rumah, tapi mak ayah dia cakna ke, dia tanya khabar semua, kan tu suatu perkara yang kata orang yang bahagia, apalagi dengan orang-orang yang stres dan sebagainya. Sebab itulah kata besarnya peranan kita sebagai ibu bapa, sebagai jiran-jiran, sebagai masyarakat insya-Allah lah. Kalau kita berperanan insya-Allah orang yang stres tu tak akan stres. Macam ke Puan Mahirah kata tadi lah, maknanya kita bantu setakat kita mampu dari segi emosi dari segi kewangan. Kita kadang-kadang tak ada duit dah, apa lagi kalau emosi kita stabil kan. Tak ada duit pun apa kita rasa bahagia. Itu nak pentingnya emosi yang bahagia, emosi yang kata orang yang tercakna lah, pentingnya tak. Jadi setakat itu dah untuk slot akhirnya. Mudah-mudahan keprihatinan kita bermula daripada rumah akan melahirkan masyarakat yang bertakwa, yang tidak ada stres lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada ustazah dan kepada puan juga. Betul lah apa yang diberitahu oleh ustazah, yakni semua benda tu bermula daripada sebelum mendirikan sebuah rumah tangga lagi sebelum masa memilih pasangan. Bukan kita melihat orang yang baik, tapi kita dulu menjadi yang terbaik. Kita cuba memperbaiki diri lah, sebab kita ni betul lah kullu bani adam khata'a wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap Bani Adam ni masing-masing ada dosa masing-masing. Tapi yang terbaik adalah orang-orang yang sentiasa bertaubat, memperbaiki diri. Iman kita lemah nak di akhir zaman ni, macam-macam ujian lah. Semua orang diuji. Sebab Allah kata dah, Allah akan uji semua umat dia, nak tengok mana yang beriman. Tapi Allah uji ni memang sesuai pada seorang hamba tu. Dia tak akan uji lebih daripada kemampuan hamba tu. Seperti mana dalam firman dia tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji sesuatu yang kita tak mampu insya-Allah. Jadi untuk sesi selepas ini saya membukalah kepada para penonton sekalian. Saya buka untuk penonton yang sama-sama dalam live pada petang ini untuk bertanyakan satu dua soalan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. InsyaAllah saya buka kalau ada. Silakan kalau ada soalan.
Okey. Okey, baik. Sekejap Kita menanti soalan daripada penonton dulu. Sekejap ya. Okey. Sazah, ada soalan pada Sazah? Mana Sazah? Ustazah? Assalamualaikum Sazah. Sazah ada tak? Puan Mahira boleh dengar je? Tu ada dah Ustazah tu. Okey Ustazah, ada soalan untuk Ustazah daripada Nasuha Husna Muhammad Nordin. Dia cakap macam ni. Assalamualaikum Ustazah. Soalan saya, macam mana nak handle orang yang lebih berusia atau berumur daripada kita yang ada masalah cepat stres dan mudah marah sehingga tidak boleh ditegur? Apa inisiatif yang boleh kita buat? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adinda yang bertanya. Jadi dia dari segi umur ni sebenarnya bukan penghalang kita muda ataupun tua. Tak. Bagi Ustazah lah sebenarnya kita orang yang muda stres ni kita kena main emosi dia. Kita kena main emosi dia dan kita itar peluang. Kita itar peluang benda yang dia ada masalah. Kita tengok punca masalah tu, apa dia punca masalah. Punca masalah yang dia dah hadapi. Contohnya dia stres, dia banyak kerja. Kalau dia banyak kerja, kita tolong bantu untuk meringankan kerja dia. Itu satu. Kalau dia tak ada duit, kita tengok dia tak ada duit, kita tolong selesaikan masalah kewangan dia. Sebenarnya orang yang bermasalah ni, dia tak perlu pun banyak-banyak sokongan daripada kita. Kita pergi, kita cakna sikit pun dah apa dah. Ini pengalaman Ustazah lah. Sebab kadang-kadang bila orang yang bermasalah tu dia mari dekat Ustazah, dia kata nak dengar, nak Ustazah, nak suruh Ustazah dengar je masalah dia kan. Dia kata ada apa dah, ceritalah aku Ustazah. Bila dia cerita Ustazah kata insya-Allah maknanya masalah kita akan selesai apabila kita kena rendahkan diri kita. Bagi Ustazah lebih suka daripada bawa kita rendahkan diri. Kita tengok Allah ni dia tak zalim pun kepada kita. Allah ni dia sentiasa memberi kepada kita sesuatu yang kita nak. Dengan syarat kita minta dengan Allah. Itulah maknanya bagi Ustazah lah. Maknanya kita tengok, itar dulu benda masalah dia dan kita cuba selesai masalah dia dengan kita membantu dia. InsyaAllah. Kadang-kadang orang yang lebih dewasa daripada kita pun sebenarnya dia tak kisah pun orang yang lebih muda daripada kita. Dan kita kena tengoklah santun ni cara yang terbaik lah. Gitulah bagi Ustazah lah. Tak payah mana sebenarnya nak selesai masalah orang ni. Kita kena fahami masalah dia yang pertama dan insyaAllah kita boleh settle lah. Ataupun kalau kita kata dia tak boleh pergi dah dengan kita, kita guna orang yang ketiga, kita guna orang tengah untuk membantu dia insyaAllah. Lama-lama kita santun ni maknanya kita tegur, kita nasihat apa-apa dan sebagainya lah. InsyaAllah kita sekarang ni di alam maya kita boleh buat macam-macam cara lah untuk kita menyelesaikan konflik yang berlaku pada siapa-siapa sahaja insyaAllah. Itu sajalah daripada pandangan Ustazah. Mungkin Puan Mahirah boleh kongsi ke jawab apa? Okey, terima kasih kepada Ustazah. Okey, untuk Puan Mahira ada satu soalan daripada Tengku Akilah. Dia tanya, macam mana kita nak detect budak-budak yang menghadapi masalah mental? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan tadi daripada yang bertanya. Alhamdulillah, satu persoalan yang sangat penting kan, yang kalau saya boleh sebut, inilah berkait rapat tentang psikologi kanak-kanak lah. Bila berkaitan tentang psikologi kanak-kanak, maksudnya kita kena belajar memahami tentang dunia kanak-kanak ni. Sama juga kalau warga emas pun kita boleh juga belajar tentang psikologi warga emas ni bagaimana. Barulah kita boleh faham keadaan dan bagaimana nak cara yang terbaik untuk approach dan sebagainya lah. Okay. Dan berkenaan tentang psikologi kanak-kanak ni, cara kita nak detect dia ada biasanya dua perkara yang saya sebagai practitioner yang biasanya kita akan cuba untuk lihat. Yang pertama adalah bila mana berlakunya perubahan cara bermain. Perubahan cara bermain. Saya bagi kata mudah ginilah. Kalau kanak-kanak kita bagi dia Lego,
dia contoh Lego sampai dekat depan rumah. Postman hantar kan. Kata excited dia. Mama ni ke barang yang mama beli hari tu? Mama order hari tu ke kan? Lego ke mama? Excited dah kan. Dia dah kemudian bila buka tu excitednya nak main dan sebagainya. Tapi bila kanak-kanak yang berada dalam keadaan kesihatan mental mereka tidak begitu baik, kemungkinan dia rasa tak seronok nak bermain. Dia berlaku perubahan cara bermain tadi. Kemudian yang kedua, bila mana ada perubahan dari segi tingkah laku. Pertama, perubahan cara bermain. Yang kedua, perubahan dari segi tingkah laku mereka. Kalau contoh sebelum ni, anak ni aktif sangat, seronok sangat melompat sana, lari dalam rumah dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba dia kurang bercakap, tidak mahu bergaul, suka duduk dalam bilik dan sebagainya. Maksudnya waktu tu ibu dan ayah tolong beri perhatian kepada anak-anak. Kemungkinan berlaku cabin fever, kemungkinan berlaku keadaan yang lebih besar lagi lah. So waktu tu bila kita nampak dua benda ni kepada kanak-kanak yang kecil, tolong ambil perhatian lah. Kalau psikologi remaja pula dia beza. Ini sebab saya pergi kepada persoalan tu tadi. Wallahualam. Saya rasa saya ambil kesempatan ni juga, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak menganjur dan semua yang join petang ni. Terima kasih Ustazah Nozila, banyak saya belajar hari ni. Alhamdulillah. Dan mohon halalkan dah Ustazah dah ilmu-ilmu yang dikongsikan tadi. Dan saya halalkan juga ilmu-ilmu yang saya kongsikan tadi, boleh spread lah, boleh sebarkan, manfaatkan dan sebagainya lah. Dan saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, semuanya atas izin daripada Allah Ta'ala. Wallahualam. Sekian sajalah saya serahkan kepada Cik Ainan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu masa sangat mencemburui kita. Jadi terima kasih kepada Puan Mahirah dan juga Ustazah Nurzila. Jadi kesimpulan yang daripada forum kita kesihatan mental pada petang ini, saya petik ayat yang dibacakan oleh Ustazah tadi daripada surah tak ingat surah apa, tapi ayat yang macam ni, ala bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yakni yang maksud hanya senya kamu mengingati Allah, hati kita akan tenang. Jadi tiadalah senjata yang paling ampuh untuk mendidik akhlak melainkan dengan menguatkan rohani kita, iaitulah dengan zikrullah. Kita perlu baliklah kepada cara Islam dalam setiap perkara. Islam ni menyeluruh, bukan sahaja solat, bukan sahaja masjid, bahkan semua perkara perlu kita ikut cara Islam. Bermula daripada sebelum kita mendirikan sebuah rumah tangga lagi. Dan kesihatan tu perlu dijaga. Islam pun menitik beratkan tentang kesihatan. Okay, mudah-mudahan perkongsian pada petang ini dapatlah memberi manfaat kepada semua penonton. Dan sebelum bersurai, majlis menjemput semua hadirin pada hari ini untuk sesi bergambar dulu sebagai tanda kenang-kenangan bersama panel yang hadir. Kita ambil gambar sekejap. Sekejap. Okay. Okay, baik. Ucapan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita di atas perkongsian yang cukup, Masya Allah, memberi manfaat buat kita biiznillah. Terima kasih kepada penganjur program pada petang ini, iaitu Amirah dan Bandar dengan kerjasama KKTV. Juga saya berterima kasih yang tidak terhingga kepada para penonton yang setia bersama hingga ke penghujung forum pada petang ini. Mohon maaf di atas kekurangan sepanjang saya mengendalikan forum pada petang ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala dan segala yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita sudahi dengan forum kita pada petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustazah parau sikit petang ni. صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام